Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelapangan, kesihatan dan keimanan kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah kita berdoa semoga majlis kita ini dengan kita berkongsi ilmu agama Allah, dengan kita mengongsi tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga ianya dilimpahkan dengan keberkatan dan semoga kita semua mendapatkan manfaat daripadanya, insya-Allah. Baiklah, hari ini insya-Allah kita ada satu siri kuliah keluarga yang baru yang dikelolakan oleh Unit Pembangunan Keluarga Masjid Al-Mawaddah, iaitu dengan tajuknya Sentuhan Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasanya tajuk yang menarik yang kita boleh tahu dengan lebih lanjut lagi. Dan terutama sekali pada bulan ini, kebetulan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harap dengan ini kita dapat menambahkan lagi, mengembangkan lagi ilmu kita, pengetahuan kita tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini dapat membangkitkan rasa cinta kita dan rindu kita terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya akan mulakan dengan mengongsikan beberapa slides yang sudah saya siapkan. Sebentar. Okey, baik. Harap-harap semua dapat lihat slides-nya dengan jelas dan harap-harap suaranya jelas juga, insya-Allah. Baik, insya-Allah rasanya semuanya okey. Jadi kita teruskan insya-Allah dengan tajuk kita pada hari ini, siri kuliah keluarga untuk minggu yang pertama, ya. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang tajuk yang pertama, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh emosi. Tapi sebelum itulah kita buat sedikit pengenalan. Dengan ini merupakan siri kuliah keluarga yang baru. Mungkin ada yang pernah menyertai program pembangunan keluarga kami sebelum ini, ada yang buat pertama kali mengikut serta, dan mungkin ada yang rasa tajuk ini masih lagi baru ataupun masih lagi samar-samar. Jadi kita cuba jelaskan terlebih dahulu supaya kita dapat tahu apa yang kita boleh jangkakan dengan kita mengikuti siri kuliah ini, insya-Allah. Jadi sedikit pengenalan kepada kuliah ini. Baiklah. Jadi pertama sekali, pendekatan kita terhadap tarbiyah, sentuhan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendekatan ini biasanya kita dengar tentang tarbiyah, kita rasa ia adalah merupakan tentang keibubapaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya parenting lah, kan. Mungkin biasa kita dengar tarbiyah, oh ini mesti tentang parenting. Tapi tidak semestinya, terutama sekali dalam kuliah ini, apabila kita katakan tentang cara ataupun sentuhan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia lebih umum daripada itu. Jadi tarbiyah Rasulullah itu lebih umum, tidak hanya kepada anak-anaknya sebagai orang ayah, tidak hanya kepada cucu-cucunya sebagai seorang datuk, tapi juga kepada pemuda-pemuda, sahabat yang lebih berusia muda ataupun kanak-kanak yang hidup dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Jadi tarbiyah ini merangkumi kesemuanya. Bagaimana kita nak membangunkan peribadi anak-anak muda
ataupun kanak-kanak yang masih kecil lagi. Jadi ini adalah bukan satu kuliah ataupun satu program parenting. Tak semestinya yang hanya ada anak ataupun yang ada cucu yang boleh mengikut serta program ini, tapi lebih umum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan interaksinya baginda dapat membangunkan peribadi. Jadi kita lebih banyak mengupaskan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi itu adalah tajuk kita pada siri kuliah ini. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lensa kanak-kanak. Kanak-kanak tentu sekali adalah merupakan mereka yang hidup sama waktu, sama zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya mereka adalah merupakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat, biasa kita dengar tentang sahabat-sahabat yang hebat, tentang khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan sebagainya. Kita tahu tentang mereka. Dan mereka semua insya-Allah sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang hebat, orang mukmin yang hebat yang menjadi tauladan bagi kita semua sebagai orang Islam. Tapi pada satu ketika yang dahulu, mereka juga merupakan kanak-kanak. Dan pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ramai sahabat yang masih lagi berusia muda, tapi pada masa itu mereka beruntung sekali, masya-Allah, mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca hadis-hadis Nabi, kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita cuba mengalihkan perspektifnya, mengalihkan pandangannya daripada pandangan yang berbeza. Kita melihat daripada pandangan sahabat ataupun kanak-kanak, anak muda yang ada dalam hadis itu, bagaimana mereka memandang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi itu adalah apa yang kita akan kupaskan. Dan seperti yang telah dimaklumkan dalam poster program ini, insya-Allah program akan berlangsung selama 4 minggu dan kita akan kupaskan insya-Allah kalau semuanya dilancarkan, ada 4 tema utama insya-Allah. Pertama sekali minggu ini akan kita kupaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh emosi kanak-kanak ataupun anak-anak muda, anak-anak remaja pada ketika itu. Jadi emosi adalah yang pertama. Kenapa? InsyaAllah kita akan jelaskan dan kita akan terangkan. Jadi jangan ke mana-mana insyaAllah. Dan yang kedua, insyaAllah minggu depan, pada minggu yang kedua, tentang topik iman. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memupuk keimanan, kepercayaan, akidah ataupun tauhid pada diri anak-anak muda itu. Dan seterusnya, setelah itu minggu ketiga insya-Allah tentang ibadah. Bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat yang muda tentang ibadah, bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat untuk mendidik para anak-anak mereka untuk melakukan ibadah. Dan pada minggu yang terakhir sekali insya-Allah kita akan sentuh tentang pendidikan akhlak. Bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba untuk menerapkan akhlak yang baik, cuba untuk memperbaiki lagi akhlak yang ada pada para sahabat radhiyallahu anhum insya-Allah. Jadi itu sebagai pengenalan kita pada program ini. Dan topik kita pada minggu ini ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh emosi. Jadi apakah yang kita akan kupaskan pada hari ini? Insya-Allah ada beberapa poin di sini. Pertama sekali kita nak kenal siapakah kanak-kanak ataupun anak muda di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal karakternya itu. Apabila kita baca ataupun kita tengok sesuatu cerita, sebelum kita tahu tentang dia punya main content ataupun dia punya climax, kita nak tahu siapakah karakternya, siapakah watak-watak dalam ceritanya. Jadi insya-Allah itu perkara yang pertama yang kita akan kupaskan. Dan yang seterusnya kita akan jelaskan juga tentang penampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga persepsi kanak-kanak terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang berusia muda yang mereka hormati, bagaimana mereka melihat dan apakah perasaan mereka terhadap kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita akan sentuh tentang aspek rahmah
ataupun belas kasihan. Jadi ini adalah satu komponen yang utama ya dalam pendekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali tidak lepas daripada sentuhan rahmah dan belas kasihan. Dan yang akhir sekali tidak lepas juga daripada sudut memberikan kepercayaan dan juga memberikan kasih sayang kepada para anak-anak, para pemuda ini insya-Allah. Jadi kesemua ini kita akan cuba kupaskan dengan kita membaca hadis-hadis tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan dan saya galakkan bagi para penonton, pendengar, apabila kita mendengar nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk kita banyakkan berselawat ke atasnya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad insya-Allah. Baiklah, pertama sekali seperti yang dikatakan tadi, watak-watak utama kita. Kita nak bercerita tentang kanak-kanak yang hidup yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapakah mereka? Siapakah watak-watak utama kita dalam siri kuliah ini? Jadi ada beberapa sahabat di sini, insya-Allah saya akan tayangkan ada 4 sahabat ataupun 5 sahabat terutamanya. Tapi tentu sekali dalam 4 minggu siri kuliah ini kita akan menyentuh hadis-hadis tentang lebih ramai lagi sahabat. Tapi insya-Allah 4 sahabat ini yang kita akan lihat sebentar nanti adalah para sahabat, para pemuda, kanak-kanak yang paling rapat, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama sekali, siapakah gerangannya? Gerangannya adalah yang tak asing lagi, yang biasa kita dengar apabila kita baca tentang kisah-kisah Nabi, kita baca tentang hadis-hadis Nabi, rasanya tidak akan terlepas daripada nama ini, iaitu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini mengikut sirah Nabi, beliau mengenali Nabi daripada usianya 10 tahun. Dan mengenali Nabi selama 10 tahun apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umurnya berusia 20 tahun. Jadi dianggap masih lagi muda lagi, masih remaja lagi pada ketika beliau mengenali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas ibn Malik ini adalah merupakan anak muda yang paling rapat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan gitu? Antara banyak-banyak kanak-kanak, pemuda, remaja yang mengenali dan berada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan Anas bin Malik inilah yang yang paling utamalah, yang paling dekat, paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana beliau merupakan seakan seorang khadam, budak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan seorang mungkin sebagai pembantu, tapi khadam adalah yang lebih tepatlah. Beliau hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenali Nabi, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya dan juga di luar rumahnya. Jadi beliau berinteraksi begitu banyak sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan itu banyak sekali hadis-hadis yang kita baca pada hari ini, banyak sekali yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas ibn Malik. Bukanlah seorang sahabat yang sudah berusia muda, yang sudah dewasa, tetapi masih lagi seorang yang muda remaja apabila beliau mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Anas bin Malik ini, beliau wafat pada ketika usianya berumur 103 tahun. Jadi Allah memperpanjangkan, memanjangkan umurnya sehingga berusia 103 tahun ya. Jadi umur yang panjang sekali. Tapi apabila Anas bin Malik sudah berumur dewasa pun, beliau masih lagi menyebut tentang kepribadian, menyebut, meriwayatkan tentang sejarah dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hubungan di antara mereka, Anas bin Malik amat rapat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat yang begitu istimewa, seorang pemuda yang pada usia mudanya dapat berkenalan rapat, berinteraksi dari hari ke hari
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Seterusnya Al-Hasan dan Al-Husain, nama yang juga amat kita kenali sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan daripada anak baginda iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali mereka bernikah pada usia muda dan dikurniakan dengan anak iaitu Al-Hasan yang pertama, dan kemudian setelah dengan jarak setahun setelah itu dikurniakan dengan adiknya iaitu Al-Husain. Jadi Al-Hasan dan Husain ini merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama mereka adalah diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menamakan cucu-cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan dilahirkan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun berusia 56 tahun ya. Jadi kita tahu Nabi hidup sehingga usianya 63 tahun. Dan Hasan ini cucunya lahir apabila Nabi berusia 56 tahun. Jadi mana-mana hadis, mana-mana kisah yang kita baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermain, bergurau dengan cucunya Hasan ataupun Husain, ketika itu usia Nabi sudah pun sekitar hampir 60 tahun. Jadi kita boleh bayangkan seorang atuk umurnya sekitar 60 tahun yang bergurau, yang amat menyayangi, amat mencintai, yang amat rapat dengan cucu-cucunya Al-Hasan wal Husain. Dan mereka begitu istimewa sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mendoakan mereka. Antaranya Nabi doakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Nabi doakan apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku menyayangi dan aku mencintai kedua mereka iaitu Al-Hasan dan Al-Husain, maka ahibbahuma, maka engkau cintailah juga, maka engkau sayangilah juga mereka ya Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu menyayangi dan mencintai mereka, dan Allah meminta daripada Allah supaya Allah juga mengasihi dan menyayangi mereka, iaitu Al-Hasan dan Al-Husain, cucu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sahabat yang bernama Ibn Abbas, juga sepotong nama yang tak asing lagi bagi kita semua. Mungkin kita kurang dengar tentang usia Ibn Abbas apabila beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang kita baca, kita akan jumpa nama ini. Ibn Abbas meriwayatkan, Ibn Abbas berkata tentang Rasulullah, tapi usianya hari ini kita nak tengok usianya berapa apabila beliau berinteraksi dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya pada ketika itu lebih kurang 10 tahun ataupun 11 tahun apabila pertama sekali jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 tahun sahaja. Tak sampai 3 tahun pun Ibn Abbas mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berusia 13 tahun ya. Jadi kalau kita lihat kanak-kanak pada zaman sekarang 13 tahun baru secondary 1, baru habis PSLE, tapi Ibn Abbas pada ketika itu sudah pun berinteraksi, sudah pun dapat berinteraksi rapat, berhubungan rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika Nabi wafat, usianya, umurnya adalah 13 tahun. Masih muda lagi, muda remaja pada ketika itu. Tapi disebabkan peluang Ibn Abbas dapat berinteraksi, dapat belajar, dapat duduk, dapat bermain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali yang dia dapat dan dia pelajari, dan dia meneruskan legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu doa yang istimewa yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibn Abbas secara khususnya. Nabi doakan apa? Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibn Abbas ini, kanak-kanak yang bernama Ibn Abbas ini, seorang yang faqih, yang
yang mempunyai pengetahuan ilmu agama yang dalam, dan alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsir ataupun penerangan maksud daripada Al-Quran. Jadi itu adalah doa istimewa daripada Nabi Muhammad SAW buat sahabat yang bernama Ibn Abbas ini. Mempunyai satu tempat yang istimewa di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian watak yang terakhir sekali yang kita nak kenalkan pada hari ini, iaitu yang bernama Ibn Umar radhiyallahu an. Abdullah Ibn Umar radhiyallahu an. Beliau merupakan anak kepada khalifah, iaitu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Dan beliau juga mengenali Nabi sama seperti Anas bin Malik tadi, ya. Memeluk Islam dan berhijrah pada ketika usianya 10 tahun, mengenali Nabi juga selama 10 tahun. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW wafat, umurnya pada ketika itu berusia 20 tahun sahaja, masih muda remaja. Dan beliau tidaklah istimewa. Beliau bukanlah seorang sahabat yang hebat hanya setakat ataupun hanya sekadar beliau merupakan anak kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tidak. Tapi beliau hebat, beliau istimewa sebab Abdullah bin Umar ini dapat berinteraksi, dapat berkenal rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah yang membuat Abdullah bin Umar ini seorang yang istimewa, yang mempunyai pengetahuan yang dalam tentang Rasulullah SAW dan juga agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kan dapat meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nama-nama ini saya rasa semuanya tidaklah asing. Apabila kita lihat Anas bin Malik, Ibn Abbas, Al-Hasan wal Husain, Abdullah bin Umar, kesemuanya ini mungkin sebelum ini kita pernah dengar, dah biasa kita baca nama mereka, tapi hari ini kita kenal dengan lebih dalam lagi tentang mereka. Radhiyallahu an. Mereka semua adalah sahabat-sahabat yang hebat, tapi mereka tidaklah menjadi hebat begitu sahaja. Mereka menjadi hebat kerana ada sentuhannya, sentuhan tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mereka pemuda-pemuda, kanak-kanak yang istimewa kerana mereka berpeluang pada usia muda mereka untuk berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka empat ini adalah insya-Allah akan menjadi watak-watak utama kita dalam siri kuliah ini, iaitu yang akan berlangsung selama 4 minggu insya-Allah. Okey, baik. Tadi kita dah kenal watak-watak utama kita. Kita telah kenalkan 5 sahabat anak-anak muda yang rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh lepas juga, kita tidak boleh lupa juga daripada menyebut tentang watak yang paling utama, yang terutama sekali selain daripada sahabat yang telah kita terangkan tadi, iaitu tidak lain dan tidak bukan Rasulullah SAW sendiri. Hari ini amat mudah untuk kita baca, kita tahu tentang kepribadian Nabi, tentang rupa Nabi Muhammad SAW. Banyak kitab-kitab syama'il yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi yang boleh kita baca pada hari ini. Tapi insya-Allah hari ini kita nak tahu dengan lebih khususnya tentang kepribadian Rasulullah, sosok Rasulullah ini daripada persepsi anak-anak muda yang kita kenalkan tadi. Jadi bagaimana anak-anak muda ini mereka melihat kepada Nabi Muhammad SAW secara khususnya. Seorang Nabi, seorang yang dihormati dalam masyarakat, bagaimana kan orang-orang muda, para remaja pada ketika itu mereka memandang seorang individu ini. Jadi pertama sekali, seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib ditanya, adakah wajah Nabi Muhammad SAW seperti pedang? Jadi ada yang bertanya kepada sahabat yang bernama Al-Barra ini radhiyallahu an tentang wajah Nabi, rupa Nabi. Adakah wajah Nabi ini boleh disifatkan seperti pedang? Pedang ini orang Arab pada zaman itu mereka gunakan sebagai satu perumpamaan. Pedang ini untuk mengumpamakan sesuatu yang cantik, yang menarik perhatian,
yang bersinar. Jadi pedang itu adalah sesuatu yang berkilat, yang bersinar. Jadi ada yang bertanya kepada sahabat ini, adakah wajah Nabi SAW seperti pedang? Dan sahabat yang bernama Al-Barra ini menjawab, tidak, malah ia seperti bulan. Jadi dia menjawab dengan lebih khusus lagi. Tidak seperti pedang, sebab pedang walaupun digunakan sebagai perumpamaan untuk sesuatu perkara yang bersinar, yang cantik, tetapi pedang juga adalah sesuatu yang bentuknya panjang. Jadi Al-Barra ini beliau mengenali wajah dan rupa Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan dengan lebih khusus lagi, dengan lebih spesifik lagi. Dia katakan wajah Nabi Muhammad SAW adalah seperti bulan. Jadi tidaklah panjang seperti pedang, tetapi lebih bujur ataupun bulat seperti bulan. Dan bulan juga adalah sesuatu yang bersinar, yang bercahaya, yang apabila semua orang memandang kepadanya, mereka akan berasa tenang. Mereka akan suka apabila dapat melihat bulan. Bayangkan seorang yang dikenali sebagai dalam masyarakat, orang nak menyifatkan rupanya, orang katakan seperti bulan. Oh, orang ni bila kita jumpa dia, macam kita tengok bulan. Cantik sekali, amat menarik perhatian ramai. Jadi orang ramai semua senang apabila mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah penjelasan yang pertama. Wajah Nabi, sesiapa sahaja yang memandang kepada baginda Muhammad SAW, mereka akan berasa tenang. Ada sinar yang memancar daripada Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya juga dalam hadis yang lain, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat sesiapa yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah gambaran yang sentiasa, yang kekal terpahat dalam minda mereka, walaupun pada satu ketika Rasulullah sudah pun wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi ada bersama mereka, tapi mereka sentiasa mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya adalah orang yang sentiasa terhias mukanya dengan senyuman. Jadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibn Harith juga pada ketika itu adalah seorang yang berusia muda apabila beliau berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah perspektif, pandangan orang-orang muda terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyifatkan Nabi sebagai orang yang banyak senyum. Mereka menyifatkan Nabi seakan-akan kita melihat bulan. Kita rasa senang, kita rasa tenang dan sebagainya. Dan ada seorang lagi sahabat yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang berkata, apabila aku memandang wajahnya, aku tahu bahawa ini bukanlah wajah seorang pendusta. Ini menurut kata-kata sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Sahabat yang bernama Abdullah bin Salam ini asalnya merupakan seorang Yahudi, daripada masyarakat Yahudi yang pada kali pertama beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW belum lagi menerima ajaran baginda Muhammad SAW. Jadi dia berkata kata-kata ini apabila pertama sekali itu yang dia jumpa Nabi Muhammad SAW, pertama sekali dia dapat memandang wajah Nabi, dia tahu bahawa ini bukanlah wajah seorang pendusta. Jadi begitu sekali air muka Nabi Muhammad SAW yang disenangi ramai, yang mendatangkan kepercayaan, yang mendatangkan keyakinan, yang orang rasa tenang dan senang terhadapnya, dan orang rasa ini adalah seseorang yang jujur, yang dapat dipercayai. Bukan sebarang-sebarang orang, bukan seorang yang bengis dan sebagainya. Walaupun Rasulullah SAW merupakan utusan Allah, orang yang paling istimewa atas dunia ini, seorang ketua dalam masyarakat, tapi sentiasa approachable, senang didekati oleh setiap golongan masyarakat, tak kira yang tua ataupun sahabat-sahabat yang muda pada ketika itu. Dan seterusnya, tadi kita telah jelaskan tentang zahir, sifat-sifat yang terzahir daripada baginda Muhammad SAW secara fizikalnya.
yang boleh dilihat dengan mata. Ini daripada pertuturan percakapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dijelaskan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertutur laju seperti kalian. Jadi Sayyidatina Aisyah sedang berbicara dengan beberapa sahabat ketika itu lalu menegur mereka. Rasulullah tidak pernah bertutur bercakap laju seperti kalian. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kata-kata yang jelas. Jadi kata-katanya satu demi satu yang jelas, yang senang untuk orang faham. Orang yang duduk bersamanya dapat menghafal kata-katanya. Begitu sekali tata tertib Nabi Muhammad SAW apabila berbicara, bercakap dengan para sahabat yang ada di sekelilingnya, yang tua dan yang muda. Jadi tak kira sesiapa pun yang dengar percakapan Nabi Muhammad SAW akan dapat dengar dengan jelas. Dan mudah untuk mereka ingat dan mereka menghafal kata-kata baginda Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain ataupun dalam kitab-kitab syama'il mungkin kita boleh jumpa penjelasan bahawa suara Nabi Muhammad SAW pun tidaklah terlalu tinggi, tidaklah terlalu kuat ataupun tidaklah terlalu pelan. Tidak perlu untuk para sahabat menyuruh Nabi untuk menguatkan suaranya, tidak pula mereka menyuruh Nabi untuk merendahkan suaranya. Suaranya adalah yang sedang-sedang ataupun yang perfect lah yang kita boleh katakan. Dan mudah untuk difahami, mudah untuk diikuti, mudah untuk dihafal oleh para sahabat. Bayangkan kita bandingkan Rasulullah SAW dengan diri kita sendiri. Apabila kita berkata-kata, kita bercakap dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita ataupun dengan orang muda remaja, kadang kita tegur mereka, terutama sekali apabila kita rasa marah, kita rasa geram dan sebagainya, kita akan cakap dengan penuh emosi. Kita akan marah mereka, kita membebel, meliti dan sebagainya, sedangkan mereka langsung tidak masuk tidak masuk apa yang kita katakan kepada mereka. Tak sampailah kita tegur pun, kita nasihat pun, orang kata tak masuk. Aku dah nasihat banyak kali pun tak masuk. Sebab apa? Sebab mungkin cara kita sendiri tak sesuai dengan orang yang kita sampaikan itu. Tentu sekali kita tak boleh bandingkan cara kita bertutur, cara kita bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah insan yang paling istimewa dan walaupun kita taklah sempurna seperti baginda, tapi boleh kita mempelajari dan kita ambil contoh daripada baginda. Jadi apabila kita berbicara dengan seseorang, terutama sekali dengan anak-anak muda, anak-anak remaja, kita nak menegur mereka, nak menyampaikan nasihat dan sebagainya, hendaklah dengan cara yang mudah untuk mereka faham, yang mudah untuk mereka terima. Begitulah kita mengambil contoh daripada percakapan dan pertuturan baginda Muhammad SAW. Dan seterusnya, bagaimana pula sikap baginda Muhammad SAW terhadap para anak-anak muda ini, para kanak-kanak pada ketika itu. Jadi sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anh menjelaskan dalam satu hadis, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih bersikap rahmah kepada keluarganya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat yang utama, yang number one lah yang kita boleh cakap apabila menyifatkan tentang kepribadian Nabi, interaksi Nabi dengan ahli keluarganya, yang paling utama adalah bersikap rahmah. Dalam hadis itu memang Anas bin Malik menggunakan perkataan arham. Arham ilal iyal. Paling bersikap rahmah kepada keluarganya. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita dengan orang-orang di luar rumah kita, di tempat umum dan sebagainya, kawan-kawan yang kita jarang jumpa dan sebagainya, kita lebih bersopan santun. Kita lebih jaga interaksi kita berbanding dengan keluarga kita. Kita rasa kita dah selesa. Oh, ni kan keluarga kita, ni kita dalam rumah sendiri. Mesti mereka faham
perangai kita. Jadi kita boleh buat ikut suka hati kita, kita boleh tunjukkan perangai ataupun sisi buruk kita. Sedangkan itu bukanlah sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya adalah yang paling bersikap rahmah. Apabila berbicara, berkata dengan percakapan yang lembut, yang baik. Beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati anak-anaknya sendiri, tidak meminta dihormati terlebih dahulu, tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghormati anak-anaknya. Insya-Allah kita akan baca dengan lebih lanjut tentang ini. Begitu juga apabila kita baca tentang peristiwa Taif, di mana kita tahu pada peristiwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kawasan Taif, lalu diherdik oleh penduduk Taif pada ketika itu. Mereka belum beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diherdik, dimaki, dihamun, dilemparkan batu dan sebagainya, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cedera. Ada yang mengatakan sehingga kasut ataupun selipar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakung dengan darahnya sendiri, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut sebahagian riwayat. Jadi orang-orang yang menyakiti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas perbuatan mereka? Nabi ditawarkan oleh malaikat yang menjaga Gunung Ganang pada ketika itu, dalam sebuah riwayat hadis, ditawarkan oleh malaikat untuk menterbalikkan, menghempaskan gunung-gunung itu ke atas penduduk Taif pada ketika itu. Tapi bagaimana Nabi meminta untuk membalas perbuatan mereka? Nabi mendoakan supaya pada satu ketika nanti, supaya anak keturunan mereka dapat menyembah Allah. Nabi doakan anak keturunan mereka yang menjadi tumpuan Nabi, yang menjadi perhatian Nabi pada ketika itu bukanlah untuk membalas dendam, untuk membalas kejahatan dengan menimpakan azab terhadap mereka, tapi supaya anak-anak mereka nanti, Nabi fikirkan anak-anak mereka supaya satu hari nanti untuk dapat terima hidayah dan mereka semua menyembah Allah. Begitulah Nabi memikirkan tentang generasi-generasi yang akan datang. Jadi insya-Allah kita dah kenali, kita dah jelaskan watak-watak utama kita dalam siri kuliah ini. Tadi kita kenalkan tentang 4 ataupun 5 sahabat, Ibn Abbas, Al-Hasan dan Al-Husain, Abdullah bin Umar, dan juga siapa tadi? Yang pertama sekali? Boleh kita lihat dia di sini. Anas bin Malik, ya. Yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW adalah sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita telah tahu, kita telah kupaskan tentang pandangan kanak-kanak, anak remaja ini terhadap Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita nak masuk ke dalam cerita-ceritanya. Hadis-hadisnya, insya-Allah kita akan baca dan kita akan kupaskan tentang hadis-hadis di mana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan anak-anak muda. Jadi kisah yang pertama tentang anak burung. Anak burung apakah yang istimewa ini yang direkodkan dalam kitab-kitab hadis yang diceritakan sepanjang zaman oleh orang-orang Islam, walaupun anak burung ini telah pun dimamah tanah, tak lagi wujud pada ketika ini, tapi mendapat satu tempat yang istimewa disebabkan apa? Disebabkan seorang anak muda yang terlibat, yang memelihara anak burung ini. Jadi kita baca kisahnya insya-Allah. Daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik tadi kita katakan merupakan salah satu watak utama kita. Radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia dari segi akhlaknya. Jadi perkara yang pertama yang diucapkan oleh Anas bin Malik adalah beliau memuji kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah gambaran yang sentiasa terpahat dan kekal dalam fikiran Anas bin Malik apabila beliau terlintas fikiran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu beliau berkata, aku mempunyai seorang adik lelaki yang bergelar Abu Umair yang baru putus menyusu. Maksudnya Abu Umair pada ketika itu baru sahaja putus menyusu badan, ya. Mungkin umurnya pada ketika itu 3 ataupun 4 tahun. Masih lagi kecil lagi, kanak-kanak yang masih kecil lagi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, baginda akan berkata, wahai Abu Umair, ya Aba Umair, apakah yang dilakukan An-Nughair? Ma fa'alan Nughair? An-Nughair inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai binatang peliharaan Abu Umair pada ketika itu. Jadi Abu Umair ini seorang kanak-kanak yang kecil, baru sahaja putus menyusu, dan beliau memelihara seekor burung yang digelarkan An-Nughair. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa dengan mereka sahaja, Rasulullah akan bertanya, ya Aba Umair, ma fa'ala An-Nughair? Wahai Abu Umair, apakah yang dilakukan oleh An-Nughair? Apakah yang sedang dilakukan oleh burung peliharaan ini? Jadi itu adalah soalan yang pertama yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kanak-kanak ini. Menurut riwayat yang lain, ada yang mengatakan burung ini mati. Lalu Abu Umair berasa sedih atas pemergian atau kematian binatang peliharaannya. Lalu disebabkan itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya bukan kerana Nabi tak tahu. Nabi tahu bahawasanya burung peliharaan Abu Umair ini sudah pun tak ada. Dah mati, tidak lagi wujud atas muka bumi ini, tapi Nabi sengaja tanya supaya anak itu tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil berat. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prihatin tentang apa yang Abu Umair rasa dekat dengan dirinya. Jadi bukan Rasulullah tak tahu, tapi supaya Abu Umair tahu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang dirinya. Dan apabila kita melihat dengan kita memikirkan lagi tentang hadis ini, Rasulullah sebagai ketua, sebagai imam, sebagai pemimpin kepada umat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat merendahkan dirinya kepada perbualan ataupun percakapan yang dapat difahami oleh kanak-kanak yang berusia lebih kurang 3 ataupun 4 tahun. Walaupun Rasulullah pada ketika itu di antara peperangan, di antara banyak peperangan dengan baginda cuba untuk meleraikan banyak masalah yang ada dalam masyarakat, tapi tidak melarang baginda daripada dapat mengadakan perbualan ataupun dapat relate kepada kanak-kanak yang bernama Abu Umair ini. Beliau mengiktiraf perasaannya. Baginda tahu bahawasanya sahabat yang bernama Abu Umair ini berasa sedih atas kematian burungnya. Jadi baginda mengiktiraf perasaan sedih yang dirasa oleh Abu Umair pada ketika itu. Baginda bertanya tentang sesuatu yang Abu Umair rasa dekat dengan dirinya. Dia sayang dengan binatang peliharaannya. Oleh itu yang menjadi topik perbualan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang bernama Abu Umair ini. Ini kita boleh dapat praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Apabila kita berbual dengan anak-anak muda, dengan remaja ataupun kanak-kanak dan sebagainya, kita cuba untuk rendahkan diri kita, cara perbualan kita dengan apa yang mereka rasa dekat dengan diri mereka. Sesuatu yang relatable bagi mereka. Sekiranya kita tahu ada sesuatu perkara yang mereka minat, ada sesuatu mainan yang mereka suka, anak kecil dan sebagainya, mungkin ada mainan mereka yang pecah, yang rosak, yang hilang dan sebagainya, maka kita janganlah kita mengabaikan ataupun kita menyisihkan perasaan mereka. Kita fikir, tak payahlah sedih-sedih, kau ni tak munasabah, rasa tak payah nak nak nangis dan sebagainya. Sebaliknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengiktiraf perasaan kanak-kanak. Baginda
membina hubungan ataupun emosi, membangkitkan emosi kanak-kanak itu supaya rasa lebih dekat dengan apa yang sedang diperbualkan. Itu adalah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya juga, kisah yang kedua adalah tentang belayan dan kucupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi orang-orang Ansar. Baginda memberi salam kepada anak-anak mereka dan mengusap kepala mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke sebuah kaum ataupun sebuah masyarakat, baginda akan mendekati juga kanak-kanak mereka. Bukan sahaja mendekati ataupun jumpa berbual dengan orang-orang besar mereka, tapi juga menegur dan memberikan salam, memberikan sentuhan kepada anak-anak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak mereka dan mengusap kepala mereka. Jadi ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan sentuhan, memberikan perhatian kepada mereka. Jangan kita anggap anak-anak muda, kanak-kanak ini mereka masih lagi berusia muda, mereka tak akan ingat, mereka tak akan faham. Sedangkan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berikan mereka sentuhan. Bagaimana kanak-kanak ini selama mereka membesar dan mereka mendewasa nanti, mereka akan ingat sentuhan ini. Ingat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap dan menyentuh kepala mereka. Jadi itu adalah usaha baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merapatkan jurang emosi, untuk membina hubungan dengan kanak-kanak ataupun anak-anak pada ketika itu. Kemudian hadis yang seterusnya juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucuk cucunya Al-Hasan dan bersamanya pada ketika itu adalah sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra berkata, aku ada 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium mereka. Itu adalah pengakuan yang diberikan oleh sahabat yang bernama Al-Aqra. Beliau mempunyai 10 orang anak dan beliau tidak pernah mencium mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya lalu berkata, barang siapa yang tidak merahmati tidak akan merahmati. Man la yurham, man la yarham, la yurham. Itu adalah jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Aqra ini. Biasa kita baca hadis ini, mungkin kita pernah jumpa hadis ini, pernah baca, kita akan fokus kepada ayahnya ataupun fokus kepada teguran yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak merahmati tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak menghormati tidak akan dihormati dan sebagainya. Tapi cuba kita lihat daripada sudut anak-anak Al-Aqra ini, 10 orang anak ini. Mereka yang tak pernah rasa sentuhan, yang tak pernah rasa belayan daripada ayah mereka, tentu sekali apabila mereka dewasa, mereka tidak tahu bagaimana untuk mendekati ayah mereka. Tak tahu bagaimana untuk menjaga, untuk mengasihi ayah mereka. Sebab apa? Ayah mereka sendiri tidak pernah memberikan sentuhan kepada mereka, tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Al-Aqra dengan mengatakan, barang siapa yang tak merahmati, dia tidak akan merahmati. Kita apabila kita berinteraksi dengan kanak-kanak terutamanya, hendaklah kita memberikan sentuhan kasih sayang. Hendaklah kita bercakap dengan cara yang lembut, yang senang untuk didengari. Dengan kita merahmati mereka, barulah mereka akan tahu bagaimana untuk merahmati, untuk menghormati orang lain. Kalau kita tidak pernah menunjukkan contoh yang baik terhadap mereka, jangan kita menyalahkan mereka satu hari nanti sebab mereka tidak menyayangi ataupun tidak memberikan belas kasihan kepada diri kita sendiri. Dan harus kita ingat, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pada zaman jahiliyah, satu ketika dahulu, mereka merupakan masyarakat
yang mana masyarakat yang tergamak untuk membunuh anak-anak perempuan mereka, untuk menanam anak-anak perempuan mereka secara hidup. Jadi mungkin Al-Aqra' ini dah cukup baik bahawasanya dia mempunyai 10 orang anak, dia membiarkan mereka untuk mendewasa. Mungkin padanya itu adalah sudah cukup baik berbanding dengan kebiasaan masyarakat jahiliah pada ketika itu yang membunuh anak-anak mereka sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabar kebiasaan, cuba untuk mengubahkan norma kebiasaan yang ada pada ketika itu, pada masyarakat itu, dengan Rasulullah menunjukkan contoh. Dengan anak-anak kita, dengan cucu kita sendiri, dengan anak-anak muda, jangan kita kasar, jangan kita lokek daripada menunjukkan emosi, membina hubungan emosi dengan mereka. Malah dengan kanak-kanak muda inilah yang lebih utama untuk kita memberikan sentuhan dan kasih sayang. Itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kisah yang ketiga tentang solat Nabi, panjang pendek solat Nabi. Ada beberapa hadis di sini, insya-Allah kita kupaskan. Pertama sekali daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan solat sedang baginda mendukung Umamah binti Zainab, dan apabila baginda sujud, baginda meletakkannya. Apabila baginda berdiri, baginda akan mengangkatkannya. Jadi hadis tentang Rasulullah apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan solat, baginda mendukung seorang anak kecil, iaitu cucunya sendiri, Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendukung cucu perempuannya. Dan apabila baginda sujud, baginda akan meletakkannya di bawah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah itu, Rasulullah akan mengangkatnya dan mendukungnya. Itu adalah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apabila kita baca hadis ini, kita lihat daripada sudut hukumnya. Kita jelaskan dan kita kupaskan bahawasanya boleh sebenarnya apabila kita solat tak menjadi masalah, tak membatalkan solat kita untuk kita mendukung anak kita. Lagi-lagi apabila mereka nangis, merengek dan sebagainya, kita boleh angkat untuk mendiamkan mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai pemimpin masyarakat pada ketika itu, bayangkan sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat dan di belakangnya sahabat-sahabat yang hebat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu, mereka berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang mendukung cucunya, iaitu Umamah binti Zainab. Umamah seorang cucu perempuan yang berada di paling hadapan di dalam saf berjemaah itu. Umamah yang ada bersama imam, yang didukung oleh imam pada ketika itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kehormatan bagi Umamah. Dan kita boleh bayangkan bahawasanya Umamah apabila beliau membesar nanti, mendewasa nanti, ini adalah menjadi satu kenangan yang manis yang sentiasa terpahat dalam memori beliau. Bahawasanya apabila dia berusia kecil pada satu ketika dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendukung beliau apabila solat. Jadi ini adalah satu kaitan yang positif, satu contoh positive association yang kita boleh lihat, dan kita boleh simpulkan bahawasanya tentu sekali Umamah tidak akan ada masalah apabila beliau belajar untuk solat. Sebab apa? Sebab dari usia yang kecil lagi sudah dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umamah sendiri mempunyai kenangan yang manis, yang baik tentang melakukan solat apabila beliau didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat Rasulullah mungkin kita boleh katakan dilambatkan, dipanjangkan sedikit disebabkan baginda mendukung cucunya. Ialah apabila baginda hendak meletakkan cucunya, kemudian selepas itu hendak mengangkat, semula tentu sekali akan memberikan kesan terhadap solatnya. Mungkin akan sedikit panjang. Jadi solat Nabi terkesan
disebabkan seorang kanak-kanak, seorang bayi, iaitu cucunya sendiri Umamah binti Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyesuaikan solatnya mengikut keperluan anak-anak pada ketika itu. Dan seterusnya hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memulakan solat dalam keadaan aku ingin memanjangkannya. Nabi apabila memulakan solat, mendirikan solat, Nabi dah niat dah untuk memanjangkan solat, untuk dapat beribadah, memanjangkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku terdengar tangisan bayi. Nabi dengar tangisan bayi. Maka aku menyingkatkannya kerana aku tahu ibunya terkesan dengan tangisan anaknya itu. Nabi apabila mula untuk solat, Nabi dah niat dah untuk melakukan solat yang panjang, untuk membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang. Tapi dalam keadaan solat itu, Nabi terdengar seorang bayi nangis. Mungkin dalam jemaah, dalam ruang solat pada ketika itu, seorang bayi nangis. Lalu Nabi Muhammad SAW menyesuaikan solatnya, memendekkan solatnya, menyingkatkannya kerana baginda SAW tahu bahawasanya anak kecil itu memerlukan perhatian daripada ibunya dan ibunya juga terkesan dengan tangisan anaknya itu. Jadi Nabi SAW tidak mengabaikan sudut emosi ataupun sudut keperluan emosi anak-anak ataupun ibu ini. Malah Nabi mengiktiraf dan Nabi membuat penyesuaian. Berbeza dengan kita, kadang kita lihat di masjid-masjid kita sendiri ataupun kita pernah dengar, kita pernah lihat sendiri orang yang memandang serong terhadap anak-anak ataupun ada bayi menangis dalam program, dalam dewan sedang berlangsung program dan sebagainya, memandang serong ataupun menyuruh ibu dan anak itu untuk keluar. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi menyesuaikan dirinya. Bukan menyuruh mereka untuk keluar, tapi Nabi sendiri menyesuaikan mengikut keperluan bayi itu, anak-anak itu dan juga ibunya. Begitulah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan insya-Allah kisah hadis yang terakhir yang kita akan kupaskan pada hari ini, iaitu kisah antara Nabi Muhammad SAW dengan anaknya sendiri, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kita lihat hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda akan berdiri untuk menyambutnya. Baginda mengambil tangannya lalu mengucupinya, menciumnya dan menjemput Fatimah, anaknya Fatimah itu untuk duduk di tempatnya. Nabi menjemput anaknya Fatimah untuk duduk di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya sambungannya, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya pula, Fatimah akan berdiri untuk menyambutnya. Fatimah juga akan melakukan yang serupa. Sebagaimana beliau melihat ayahnya melakukan menyantuninya, begitu juga Fatimah membalas dengan melakukan yang sama. Beliau mengambil tangannya lalu mengucupinya dan menjemput baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di tempatnya. Begitu sekali kita melihat hubungan antara baginda sallallahu alaihi wasallam dan anak perempuannya, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu an. Kita kalau lihat hadis ini, kita baca hadis ini sebagai hadis yang tak ada dialog. Hadis yang bisu, tak ada dialog, tak ada perbualan antara dua pihak. Tapi yang kita lihat hanyalah perbuatan, budi pekerti, akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan baginda menghormati, menyambut kedatangan anaknya sendiri, berdiri apabila anaknya tiba untuk menjumpanya, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menjemput anaknya Fatimah untuk duduk di tempatnya. Untuk ini sebagai satu cara untuk menunjukkan penghormatan kepada anaknya Fatimah. Dan begitu juga Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha akan membalas dengan melakukan yang sama. Kita sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa, kadang-kadang kita terlalu cepat. Kita lebih suka untuk menyuruh
mengingatkan anak-anak muda, untuk anak-anak kita sendiri menghormati kita terlebih dahulu. Baru kita akan melayani mereka dengan baik. Kalau kita rasa mereka tak menghormati kita sebagai orang tua, maka kita pun akan mulalah. Kita juga akan membalas dengan yang sama. Kita juga akan bercakap dengan mereka dengan cara yang kasar dan sebagainya. Tapi itu bukanlah contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mula sendiri. Nabi sebagai orang tua, sebagai ayah kepada Sayyidatina Fatimah, Nabi tunjukkan contoh yang baik. Dan apabila seorang anak melihat orang tua, melihat anaknya ataupun melihat ayahnya menunjukkan akhlak yang sedemikian tinggi sekali, maka tentu sekali si anak tidak akan rasa berat untuk membalas dengan melakukan yang sama. Begitulah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu an. Dan seperti yang kita katakan tadi, ini berlaku pada ketika masyarakat tidak lama sebelum itu, masyarakat jahiliah, mereka langsung tidak memandang kepada anak-anak perempuan mereka. Mereka membunuh dengan menanam hidup-hidup anak perempuan mereka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perubahan, mengubah norma masyarakat yang ada pada ketika itu dengan menunjukkan bahawasanya ini adalah cara yang terbaik untuk merapatkan jurang hubungan ataupun jurang emosi antara kanak-kanak dan juga orang tua. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawasanya emosi ini adalah satu kunci. Apabila kita dapat menarik ataupun mengikat emosi kanak-kanak, tentu sekali mereka akan lebih senang untuk menerima apa sahaja yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi insya-Allah kita juga telah sampai kepada penghujung sesi pertama kita pada minggu ini. Sebagai kesimpulanlah, pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan perkembangan emosi apabila bersama kanak-kanak. Kita lihat, kita baca mana-mana hadis sekalipun, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabat, orang-orang yang di sekelilingnya, dan terutama sekali kanak-kanak muda, anak-anak muda yang ada pada ketika itu, tidak terlepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan ataupun Rasulullah menumpukan usaha untuk membina, merapatkan jurang emosi dahulu. Nabi melakukan sesuatu untuk menarik, memikat emosi ataupun perasaan, membina perasaan kanak-kanak terhadap dirinya dulu. Jadi itu adalah yang pertama yang mungkin selama ni kita membaca hadis kita terlepas pandang. Kita lebih fokus kepada nasihat yang disampaikan, kita lebih fokus kepada percakapan antara dua pihak. Tapi ini adalah sudut yang lebih halus lagi, sentuhan tarbiyah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kasih sayang adalah kunci kepada hubungan yang sihat, terutama sekali dengan anak-anak muda. Kita nak mereka menjadi orang yang baik, kita nak mereka menjadi kanak-kanak yang berakhlak, yang berkepribadian, yang mempunyai sopan santun, budi pekerti dan sebagainya. Tapi pertama sekali kita perlulah memberikan mereka kasih sayang, kerana itu adalah kunci. Kita nak memberikan mereka obat. Kita nak berikan mereka obat, kita nak ajar mereka tentang akhlak yang baik, kita nak ajar mereka tentang agama, tentang rukun iman dan sebagainya, untuk mereka melakukan solat dan sebagainya. Kita nak memberikan sesuatu yang baik, kita nak memberikan obat, tapi ada kuncinya supaya kita dapat buka hati mereka dengan lebih baik, supaya mereka dapat membuka hati mereka lebih senang untuk menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah kasih sayang. Begitu contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, ia wajar didahulukan daripada memaksa kanak-kanak untuk memahami konsep iman ataupun melakukan ibadah. Kadang-kala kita sebagai orang tua, sebagai ibu ayah, sebagai nenek, sebagai atuk dan sebagainya, kita lebih risaukan. Kita nak anak perempuan kita, cucu kita untuk pakai tudung pada usia muda. Kita nak hantar mereka pada
kelas ngaji, antar mereka pada madrasah. Kalau tak dapat madrasah pun kita nak mereka datang kelas agama dan sebagainya, datang masjid dan sebagainya, dan kita mula risau apabila mungkin kadang mereka lihat ataupun tak dengar cakap kita. Kita lebih risaukan benda-benda ini tentang iman, tentang kepercayaan, tentang ibadah dan sebagainya. Sedangkan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi tunjukkan bahawasanya kita tidak boleh lupa langkah yang pertama. Tahap yang pertama adalah apa? Adalah untuk membina ataupun mengembangkan hubungan emosi antara kita dengan anak-anak. Apabila kanak-kanak, orang muda melihat kita sebagai orang yang lebih dewasa, pertama sekali mereka hendaklah merasakan hubungan. Ada hubungan, ada kaitan emosi antara dua pihak ini, barulah mereka lebih senang untuk menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah contoh pengajaran, peringatan yang kita boleh ambil daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu ini kita mempelajari bagaimana baginda pertama dan utama sekali adalah baginda menyentuh emosi kanak-kanak yang beliau berinteraksi dengan mereka. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan sesi yang kedua pada minggu hadapan, iaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memupuk keimanan. Jadi hari ini kita fokus pada langkah yang pertama, ya. Langkah yang pertama, jangan lupa kita membina emosi dahulu. Kita merapatkan hubungan dahulu, kita memberikan kasih sayang, kita memberikan penghormatan dahulu, baru seterusnya kita cuba untuk membina dan menerapkan aspek-aspek lain, keimanan dan ibadah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada minggu ini. Saya mengalu-alukan sesiapa sahaja pendengar ataupun peserta yang sedang melihat, yang sedang menonton kuliah pada hari ini, kalau sempat untuk memberikan maklum balas, insya-Allah saya ada tayangkan di slide ini untuk berikan maklum balas. Insya-Allah tak banyak soalannya, hanya 3 soalan yang boleh dijawab ataupun diberikan maklum balas, ataupun nak ajukan soalan, insya-Allah boleh ajukan melalui pautan yang tertera ini, insya-Allah. Baiklah, kita pun telah sampai ke penghujung program siri kuliah keluarga kita pada minggu ini. Moga apa sahaja yang dikongsikan mendatangkan manfaat buat diri kita sendiri, buat ahli keluarga kita, dan moga dengan ini Allah melimpahkan keberkatan kepada keluarga kita semua, dan semoga rasa cinta dan rindu kasih sayang kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertambah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.